Popol, Kupa akan menerima bonus yang lebih lagi. Jadi disebabkan semakin popular menjadi support di dalam line up. Tetapi selepas patch yang terbaru ini di mana dibuffkan lagi nyawa Popol, itu termasuk Kupa juga semakin kebal. Ya, sememangnya juga untuk yang sedang menonton ini, tahukah anda? Saya mungkin ramai yang kata dah tahu dah. Tapi saya nak beritahu, Popol dengan Kupa ni, kalau Popol beli curse helmet yang mana yang akan membakar siapa yang berada berdekatan, Kupa juga akan dapat kelebihan tersebut. Kalau anda beli Dominance Ice, Kupa juga akan dapat kelebihan Dominance Ice. Jadi dua-dua boleh memperlahankan pihak lawan. Juga sama juga dengan Sky Garden helmet. Kalau Kupa dapat heal, begitu juga Popol dapat heal, Kupa juga dapat heal. Jadi itu adalah satu perkongsian yang baik di antara Popol dan Kupa. Tapi kita lihat dulu game yang mana Popol Kupa telah pun dikeluarkan bersama Natalia dan juga Cloud serta Selena. Vali pilihan pertama, Zat? Vali pilihan pertama agak baik di sini. Match support yang mempunyai damage yang tinggi dan juga jarak yang jauh. Adakah tim SMG akan cuba untuk mengawal ataupun mengambil hero-hero kebal di sini supaya Aurafire tidak dapat mengambilnya sebagai frontliner tim Aurafire apabila dah ada match support yang boleh memberi serangan daripada jarak jauh. Dan nampaknya betul tim SMG akan mengambil hero yang lebih kebal di sini supaya tak dilepaskan kepada tim Aurafire. Okey. Kalau pasukan SMG yang lama, mereka akan menggunakan Kufra. Mereka suka dengan Kufra, tapi dah berlainan sedikit dan mereka menggunakan Esmeralda. Memangnya offlane yang memang dari tadi sangat menyusahkan. Dan Atlas, dia tahu Atlas ni kalau Purify tu dah cooldown lama, memanglah dia akan mengganas. Dan seperti yang Lafel katakan sebentar tadi, daripada tadi dia asyik orang kata berada berhadapan untuk memaksa Purify digunakan. Yes, memangnya akan mengganggu rentak pergerakan tim Aurafire sebentar sahaja lagi. Namun itu Aurafire telah pun menjawab dengan mengambil Uranus dan juga Kufa. Memangnya hero-hero yang diperlukan sebagai frontliner, di mana Uranus boleh saja dikatakan antara tank yang agak kebal pada masa kini, dan juga Kufa mempunyai Tyrant Rage, boleh juga digabung dengan flicker untuk mengejutkan tim musuh secara tiba-tiba. Saya tak suka sebenarnya Uranus diambil oleh pasukan Aurafire ini. Sebab apa? Sebab ada Esmeralda. Kebiasaannya kalau kita nampak ada Esme di pasukan sebelah, pasukan pihak lawan lebih memberikan fokus kepada Tamus, yang mana Tamus dia boleh membuli kembali Esmeralda dan damage yang dikeluarkan oleh Tamus juga tidak kurang hebatnya. Namun begitu, Tamus telah pun dilepaskan kepada tim SMG. Dan untuk tim Aurafire, ya, Uranus memang mempunyai sedikit masalah untuk menghadapi Esme, terutama di fasa late game. Tetapi di fasa early game masih ada lagi peluang untuk dia berlawan dengan Esme. Masih ada sedikit. Kimi telah pun dikeluarkan dan kita tahu ya, apa yang kita tahu di sini? Kita tahu Kimi telah pun di nerf, yang mana chemical transformation yang di level awal-awal, yang mana jaraknya telah pun berkurang 20%. Jadi dia tak boleh nak tembak jauh sangat, yang mana sentiasa dilakukan oleh pemain sekarang. Ada yang saya melihat dia gunakan flame shot. Dia tak guna purify, dia guna flame shot. Dan juga dengan Kimi, yang mana Kimi tu dia punya duduk memang bukan main belakang. Kalau boleh bawah turret dia tembak jauh, boleh saja mengeluarkan damage tanpa masalah. Aurafire telah pun mengeluarkan fasa di sini mungkin untuk mengelakkan tim SMG untuk melakukan pertahanan ataupun melakukan push dengan mudah, terutamanya apabila mereka dah mempunyai frontline yang agak kebal di sini. Okey, untuk pasukan SMG, mereka tak cukup damage sekarang ni. Siapakah damage mereka? Kita boleh kata Bruno, carry dah tak boleh. Jadi kalau bukan Bruno, mungkin ianya adalah asasi seperti Hayabusa ataupun Hellcat. Daripada apa yang saya lihat ini, kalau saya akan menggunakan Bruno sebab mereka perlukan burst damage untuk menjatuhkan Baxia dan juga Uranus. Tapi Bruno lebih kepada fasa late game. Jika mereka nak lebih awal, mungkin Granger boleh dibawakan, ataupun Roger. Ya, Roger memang orang kata bread and butter lah. Kalau dalam bahasa orang putihnya, bread and butter, roti dan juga mentega yang sentiasa digunakan oleh pasukan SMG. Dan kita tahu Roger mempunyai damage yang tinggi daripada awal hinggalah ke late game. Daripada pasif dia membenarkan dia mengeluarkan damage output yang tinggi. Dan seperti biasa, sememangnya Roger akan digabungkan dengan spell execute. Tetapi nampaknya kali ini akan ditukarkan kepada Purify. Mungkin perlu berhati-hati daripada dihalang oleh tim Aurafire. Tak. Kembali kepada execute. Kembali kepada execute yang digunakan oleh Neo dan Smooth yang akan bermain dengan Esmeralda,
Dan lihat bagaimana Baxia dia menggunakan Vengeance. Dan kita tahu perubahan Vengeance sekarang ni, dia dah jadi macam passive Cho yang dulu. Kalau siapa yang tahu passive Cho yang dulu, dia bagi damage reduction. Dia bukannya bagi perisai, tapi dia bagi damage reduction yang mana ianya sangat-sangat kuat. Dan sekarang ini ianya menjadi spell di mana sesiapa saja boleh mengambilnya. Betapa efektif ke ataupun tidak, kita kena tunggu dan juga lihat ya Ikuto. Ya, inilah dia pertarungan kita yang pertama di antara Aura Fire menentang Team SMG. Aura Fire berada di pasukan biru, Team SMG berada di pasukan merah. Sebentar saja lagi kita akan melihat pertempuran yang pastinya akan mengubah pengetahuan kita. Ya, dan kita dapat melihat di mana Aura Fire menggunakan Drafting Siege ataupun Poke. Namun begitu, SMG membawakan line up yang agak kebal dan juga agresif di sini. Tak sabar kita menyaksikan mana satu tim yang lebih hebat. Habislah. Dia menggunakan jalan yang salah untuk melarikan diri. Ini adalah jalan yang sangat salah. Saya tak tahu kenapa dia berada di ruang tersebut. Tidak ada sebab untuk dia berada di situ. Untuk pengetahuan anda yang mana, okey, pertama sekali Kufra dia ada enhanced basic attack yang mana basic attack dia yang pertama akan jarak jauh dan dia akan memperlahankan pihak lawan. Jadi dia akan perlahankan pihak lawan, itu dah satu. Kemudian mereka pula sedang bertarung dengan hero seperti Baxia dan juga pada masa yang sama mereka juga ada kita punya Vali yang mana Vali boleh stun. Tak ada sebab langsung untuk mereka bertarung di situ. Memberikan kill yang percuma kepada Aura Fire. Dan sekarang ni Malik perlu berhati-hati. Okey, satu stun yang baik tetapi mereka tidak boleh melakukan follow up dan Malik apa ini? Saya pun tak ada tahu lah apa sudah jadi ni. Seperti satu persatu menjadi makanan kepada tim Aura Fire. Tim SMG mungkin perlu mengambil sedikit masa untuk orang cakap berfikir semula strategi mereka, mengatur balik langkah mereka supaya tidak memberikan lebih banyak kelebihan kepada tim Aura Fire. Pada minit yang pertama mereka telah pun memberikan 1,000 perbezaan gol kelebihan kepada Aura Fire. Okey, Zan, apa yang paling bagus ni? Siapa dapat gol tadi? Yang paling bagusnya, kedua-dua kill tersebut telah pun diberikan kepada Carry. Itu marksman tim Aura Fire. Carry guna emblem apa, Zan? Bounty Hunter semestinya menambahkan lagi gol di bahagian top lane. Nampak tu lagi sekali. Mereka cakap apa? Atlas pun Atlas. Dan sekali lagi Atlas menjadi mangsa yang pertama diikuti dengan Bonzi. Terpaksa melarikan diri. Tapi Bonzi sempat menggunakan Inferno. Masih lagi lompat di situ dan Smooth cuba untuk membalas. Tetapi satu lagi kill yang berjaya untuk dicari oleh pasukan Aura Fire. Dan cuma bernasib baik tidak diberikan kepada Van sekali lagi. Jadi mungkin kali ini tim SMG perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Kerana seperti yang saya cakapkan, tidak boleh diberikan lagi kelebihan kepada tim Aura Fire. Kerana Carry adalah di mana dianggap sebagai marksman yang sangat-sangat kuat di fasa late game. Tetapi jika daripada awal game diberi makanan, mereka akan tertangkap. Dan sekali lagi Atlas ini menjadi mangsa. Okey, saya nak ketengahkan sekali lagi yang mana mereka sepertinya sedikit memandang rendah dengan apa yang mampu dilakukan. Dia lihat Kagura juga menjadi mangsa dan saya yakin Neo juga akan menjadi mangsa seterusnya, tapi dia sempat untuk bertukar namun balik mencari kill seterusnya. 6 kill pada minit ketiga Ikuto diberikan kepada tim Aura Fire. Ini semestinya bukanlah permulaan game yang diingini oleh tim SMG, tetapi mereka perlu seperti tukar switch ataupun tukar minda di sini, tukar strategi mereka supaya tidak berkali-kali memberikan kelebihan kepada tim Aura Fire. Okey, mereka cuba untuk mendapatkan turret di sini dan itu dia Mali cuba untuk masuk ke hadapan. Smooth berjaya untuk mendapatkan turret ini. Jadi mereka berjaya untuk menyamakan semula kedudukan turret satu sama. Satu sama, namun itu perbezaan gol yang agak semakin lama semakin jauh di sini. Pada minit ketiga telah pun mencapai 3,000 perbezaan gol dan turret di mid lane akan diambil oleh tim Aura Fire. Sekali lagi mempunyai kelebihan dari segi pengalaman map di bahagian top lane. Okey, ini yang saya boleh kata yang mana mereka tak adaptasi dengan patch yang terbaru ini. Pertama sekali, Zan, Baxia akan mengurangkan sebarang regeneration. Dia akan mengurangkan heal yang ada daripada Tamus. Yang kedua, heal daripada Tamus telah pun dikurangkan daripada 3% kepada 2% sahaja. Ada banyak benda yang menyebabkan
Baxia akan menang dengan Tamus. Tambah-tambah lagi Baxia telah pun di-buff. Dan manakala Tamus pula telah pun di-nerf. Jadi ianya jelas dan lagi nyata yang kita dah tahu siapa yang akan menang 1 lawan 1 di antara Tamus dan juga Baxia. Dan seperti yang anti-match katakan, ia masih lagi boleh digunakan, tetapi di bahagian top lane ni Kuto, apa jadi top lane? Cuba ceritakan. cubaan daripada tim Our Fire melakukan rotasi untuk menjatuhkan Bonzi, tetapi Bonzi telah pun melakukan langkah yang berjaga-jaga untuk menyelamatkan diri. Namun begitu, terlihat di bahagian atas telah pun turret diambil. dive. Okey, dia akan guna Tyrant's Rage. Okey, dia tak menggunakan lagi, tapi dia akan mendapatkan turret ini. Dan bagi saya, seharusnya pasukan SMG patut yakin dengan strategi ini. Dan saya tak pasti kenapa Neo. Okey, Neo. wait. Neo hampir-hampir tercedok dia. Satu miskomunikasi yang sangat besar. Atlas dia cuba nak halang, lepas tu dia tolak ke belakang untuk bagi Neo lari, tapi Neo pula hantar masuk balik. Kembali. Dan satu yang perlu kita sedar di sini, ianya adalah satu berhadapan dengan 2 orang sebentar tadi di bahagian bottom lane, di mana Our Fire 4 ahli yang lain telah pun melakukan rotasi, mendapatkan objektif. Turret kedua di bahagian top lane telah pun diambil. Jadi ini sebenarnya bukan situasi yang baik untuk tim SMG pada masa kini, Kuto. Ya, dan kita dapat dengar Carry membaling piring-piring terbangnya yang mana dapat 1 kill sebentar tadi. Dan boleh dikatakan di mana bukan sahaja daripada kawalan gol, kawalan kill, tetapi juga kawalan map sepenuhnya telah pun diambil oleh Aura Fire. Dan perlu saya ingatkan, Roger sememangnya mempunyai kelebihan daripada segi damage di fasa awal game, tetapi di late game Ikuto, apabila carry lagi telah pun diberikan kill berkali-kali, bagaimana mereka nak mendapatkan kemenangan di fasa late game, Ikuto? Apa yang saya boleh kata, Yazan, game ini terlampau berat sebelah sehingga mereka menutup satu pembulian yang berlaku sekarang. Dan tidak ada apa-apa yang kita boleh katakan melainkan pasukan ini sudah kehilangan berapa turret, Zan? 5 turret dah hilang. Yang ni pun akan hilang juga. Jadi dekat bahagian luar memang dah botak. Memang dah tak ada lagi turret di kawasan luar untuk tim SMG. Tak ada ruang untuk mereka mencari gold, mencari EXP apabila Our Fire dah jauh di hadapan. Jauh. Pada minit yang menghampiri minit ke-7 Ikuto, perbezaan gol telah pun mencapai 8. Dah sampai 8. Oh my god. 8,000 dalam masa 7 minit. Ini adalah, saya tak nampak pasukan SMG untuk melakukan comeback, melainkan pasukan Aura Fire memandang rendah pasukan SMG. Itulah satu-satunya cara untuk mereka kembali. Dan Bonzi menyiapkan Deadly Blade sebagai item pertama, yang mana dia nak kurangkan regeneration yang ada pada Uranus. Tapi bukanlah saya rasa item terbaik. Bukan perkara yang penting, kerana pada masa kini tengok di bahagian bottom lane, Vance, Carry dah selesa mengeluarkan damage apa yang tinggi, level 14 jika nak dibandingkan dengan Neo yang masih lagi level 9. 5 perbezaan level, bukanlah satu perbezaan yang mudah nak dikejar balik. Okey, itu dah Tyrant's Rage telah pun digunakan kepada Neo. Neo hampir terkorban. Fatal Link berjaya untuk mencari 2 orang. Phoenix berjaya untuk menggunakan flicker untuk menarikan di tata pilihan. Bagaimana Valer menghancurkan pasukan SMG. Neo terpaksa melarikan diri, tapi dia berjaya untuk mencari 1 kill. Mencari mereka pergi pula untuk mencari Neo, tapi Neo berada di bahagian belakang dan lihat stun, cuba untuk dicari, dan Smooth berjaya untuk bertahan. Masuk di situ Neo hanya untuk mati, dan dia sekali lagi terkorban. Saya tertanya juga mengapa mereka melakukan gerakan tersebut, tetapi Baxia sudah pun menyiapkan Oracle menambahkan lagi pertahanan beliau. Pada minit ke-8 Ikuto, Our Fire mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menghabiskan game lebih cepat pada masa kini. Dan top di bahagian atas juga telah pun dihancurkan. Hanyalah entrance saja masih lagi berdiri, tapi saya rasa bukan untuk lama. Tak begitu lama. Dan itulah dia, game mudah diambil oleh pasukan Aura Fire. Sangat-sangat pantas, sangat-sangat laju.